Orang mati dalam bumi, dan wajib kita lipat bagi manusia. Sifat setengah daripada orang mati itu diazabkan dia, yang setengah dinikmatkan dia. Dan setengah daripada azab kubur itu mengapit oleh dua tepi kubur hingga selisih pulau masuk, dan tidak ada daripadanya melainkan beberapa orang yang dikeluarkan daripada, seperti orang yang baca keluar dalam sakit mati. Alhamdulillah, Allah SWT masih panjangkan umur kita hingga ke saat ni. Alhamdulillah, dia saja yang boleh menghidup dan mati. Alhamdulillah, dia hidupkan kita. Dia beri pula hidup nikmat Islam dengan diberikan syariat kat kita. Mak ayah kita yang Islam, kita lahir daripada mereka, kita dapat Islam pula tu sejak lahir lagi. Alhamdulillah, dengan itu diberi kita pula kebolehan taat dengan limpah kurnia dia. Alhamdulillah, diberi kita kesedaran pula, dibukakan pintu hati kita, pendengaran kita untuk dengar benda-benda yang hak, benda yang kebaikan. Dipertemukan kita pula dan dijodohkan kita dengan orang-orang yang boleh tunjukkan kita jalan kebenaran, sehingga memang kita nak cari kebenaran itu, nak ikutkan kebenaran tersebut. Dan kebenaran besar tu ialah nak tauhid ke Allah, ingat ke Allah, nak sentiasa zikrullah, nak sentiasa mengisbatkan Allah dialah satu-satunya ilah. Makhluk ni tak mempunyai sifat uluhiyah sama sekali. Makhluk ni hatta diri kita, bahkan semua alam semesta binasa belaka, Allah jua yang kekal abadi. Kalau ada ni pun Allah yang dengan limpah kurnia dia masih adakan kita. Alhamdulillah, dia beri kita ada perasaan tamak loba untuk mencari redha dia. Alhamdulillah, dia beri kita pula sentiasa nak zikir pada dia, hidup hati sanubari kita dengan dia. Dia beri pula kita khasnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia beri pula nak mengikut syariat yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia beri kita sihat walafiat, boleh ada kelapangan masa duduk dalam majlis yang Allah Ta'ala bagi rahmat. InsyaAllah kita nak manfaatkan pertemuan pagi ini meneruskan bacaan daripada kitab Fatih Faridah ni, insyaAllah. Kita dalam masjid ni main itikaf sama saja. Aku itikaf dalam masjid ni. Kita nak sambung ni, dia bicara masih mengenai orang dalam mati dalam kubur. Ada bab kita dah sebut pun semalam. Wajib kita i'tiqad bahawasanya sebahagian daripada orang yang mati itu diazabkan dia dan setengahnya dinikmatkan dia. Na'imuhu wajib ba'sal hasyri. Walah belakang tu. Muna'amun mu'azzabun mahma baqiyah. Antara hal keadaan orang yang dalam kubur ni, ada yang sebagainya diazab dan dinikmat mengikut macam mana dia mati itu, keadaan dia punya i'tiqad. Siapa yang dalam keadaan i'tiqad betul, maka bahagialah dia. Siapa yang di sebaliknya, celakalah dia. Na'udzubillah. Satu wajib atas kita betulkan akidah kita. Pasal ujian besar dalam kubur ni adalah i'tiqad. Dia ialah bab macam mana hidup hati sanubari, pegangan hati sanubari kita dengan Allah SWT. Sehingga macam mana kesedaran kita ke Allah Ta'ala, kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala, macam mana boleh jatuh hati kita ke Allah Ta'ala. Satu yang kita duduk mengaji ni pun nak betulkan apa? Betulkan kita punya i'tiqad lah. Hidup seharian kita ni, hidup ni hala tuju kita nak ke mana? Hala tuju kita nak betulkan i'tiqad kita lah. Tak ada apa lain. Makan minum ni, yang ni benda tak dapat tidak. Yang nak meneruskan kehidupan ni, adat yang Allah Ta'ala dah bagi jadi kat kita ni lah. Kena makan, kena minum, ada tempat tinggal, ada pakaian. Tak dapat tidak. Ada orang sekeliling kita yang kita bermasyarakat dengan mereka. Ada isteri, ada anak, ada mak, ada bapa,
ada jiran tetangga, ada murid, ada guru, siapa sekeliling kita, yang kita kena betul perjalanan. Macam mana perjalanan nak bermasyarakat ini mengikut kaedah yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mesti betul macam mana perjalanan i'tiqad, yang walaupun hati kita, walaupun jasad kita ni berhubung dengan makhluk, tapi hati kita tawajuhnya hanya dengan Allah khalik makhluk. Bila kita punya CP, nak kena faham, nak kena reti, nak kena ulang setiap hari, yang nak kena dihidupkan dia sampai kita mati. Tak adalah i'tiqad lain yang kita nak bawa. Inilah keadaan kita. Jadi kalau hati tak hidup, kena bagi hidup. Kalau bodoh tak reti dalam bab-bab macam mana nak zikrullah, nak isbatkan Allah, nak tauhidkan Allah, wajib kena mengaji. Kalau ada yang tak boleh nak jaga fardu, wajib jaga fardu. Pula tu bukan saja takluk jasad, yang jasad duk solat, tapi hati pun kena solat. Haji solat yang jasad, kerja jasad, dada menghadap kiblat. Lepas tu mulut baca apa yang disyariat. Lepas tu hati sentiasa tawajuh dengan Allah Ta'ala, tak putus-putus, tak reti. Mana nak buat tu? Yang tu yang nak berbetulkan keadaan kita. Kita nak mengaji, nak belajar ni ya. Nak betulkan pun, nak betulkan ni lah. Bukan setakat apa yang dah ada ni yang memada macam ni, aku saja duduk Orang para awliya yang duk hidup, hati sentiasa duk subur dengan Allah Ta'ala tu pun hari-hari dia makin tingkatkan prestasi. Macam mana orang ahli dunia setiap hari dia nak tingkatkan pendapatan dia setiap hari. Duit dia kalau boleh jadi makin banyak, harta dia jadi makin besar, pangkat dia makin tinggi, pengaruh dia jadi makin luas. Pergi seumpama tu kan, duit dia jadi makin banyak, kekuasaan dia makin besar, dia pun makin jadi masyhur. Orang ahli dunia macam tu. Kita bukan ahli dunia, kita ahlullah. Kita adalah umat Nabi SAW. Kita ni setiap hari ni macam mana nak tingkatkan iman, macam mana nak tingkatkan takwa, macam mana nak sentiasa ingat Allah, macam mana nak junjung perintah Allah. Kalau tak buat pun taat zahir, tapi qalbi ni memang tawajuh pada dia. Kalau ada yang kita malas sekalipun, azam nak buat ada. Bahkan memang itu amalan kita. Kalau dah siap amalan, alhamdulillah. Kalau belum amalan lagi, nak beramal juga, walaupun belum boleh beramal. Kalau ada yang benda dosa, memang nak kena tinggalkan dosa. Bahkan kalau tak boleh tinggal lagi, memang kena tinggal lah. Hatta nak tinggal tu bukan kata yang haram, yang makruh pun kalau boleh tinggalkan juga. Bahkan yang harus pun, kalau ambil itu atas nama syahwat semata-mata, tukarkan dia dalam bentuk untuk ibadat. Makan pun jadikan ibadat, minum pun ibadat, tidur pun ibadat. Kalau ada isteri, dengan isteri pun ibadat, beranak pun ibadat, berak pun ibadat, kencing pun ibadat. Inilah kita punya perjalanan. Yang inilah yang kita nak betulkan. Kalau ada sivil itu betul lah, mana boleh sivil. Pasal dalam kubur itu tempat kita nak berehat sana. Rehat pun sini nak buat kerja apa? Sini buat kerja besar kita, kerja ni ya. Kerja macam mana nak hidupkan hati. Bukan kerja kita kat sini untuk puluh tak berhenti-henti, bukan. Hidupkan hati pun bukan susah, duduk yang boleh hidupkan hati. Cuma nak hidupkan hati ni, ada benda yang kena mengerti, ada benda yang kita kena fahami, ada nafsu yang kita kena perangi, ada iblis syaitan yang kita kena jauhi. Macam mana nak buat tu? Nak jauhkan daripada iblis syaitan macam mana? Nak lawan nafsu tu macam mana? Semua tu kena repair, kena betul. Kalau kita tak betul, civil macam tu sampai kiamat. Bukan sampai kiamat tu, sampai akhirat tu habis jahanam kita. Pasal kita punya perjalanan tu tak betul. Jadi nak betul ni, ni yang kita nak faham, kita nak i'tiqad. Sampai mati dalam kubur, bukan mati je dah selesai, dah rest in peace. Oh, not absolutely all the person yang mati rest in peace. No. Bukan semua rest in peace tau. Ada yang divide to pieces.
Ada yang kena azab ni. Azab tu apa masalah? Masalah akidah. Ya, akidah apa masalahnya? Tak hidup hati dengan Allah Ta'ala. Balik selamat ni, man atallaha biqalbin salim. Siapa yang datang dengan Allah, ke Allah Ta'ala, balik ke Allah Ta'ala biqalbin salim, dengan qalbin salim. Apa qalbin salim? Qalbin mu'min, qalbin musbit akan Allah Ta'ala. Dia betul nafi isbat dia, letakkan makhluk, letak makhluk, kedudukan makhluk, letakkan Allah pada kedudukan Allah. Nak dapat ilmu tu pun satu hal, nak faham tu, lepas tu nak bawa pula kan. Nak macam mana supaya makhluk letak tempat makhluk. Dia yang kata walaupun emas penuh langit bumi, kita punya pergantungan bukan emas, tambah ada secolet aja, tambah ada 2-3 ribu, 2-30 ribu, 2-3 juta kali pun bukan emas penuh langit bumi. Emas penuh langit bumi pun hati tak pegang dengan langit bumi sekalipun, dengan emas tu pun. Hasbi Allah, kita punya akidah hasbi Allah, Allah cukup untuk aku. Mencukupkan aku ni Allah, bukan mencukupkan aku wang ringgit, bukan mencukupkan aku pangkat, bukan mencukupkan aku emas perak, bukan mencukupkan aku apa dunia, bukan mencukupkan aku makan minum, bukan mencukupkan aku sijil, bukan, tak ada. Ini betul. Bukanlah maksudnya tak payah ambil duit, tak payah makan, tak payah minum, bukan maksud dia macam tu. Maksudnya makan minum boleh tak dapat, tidak. Kalau ada situ nak bersedap berlazat sekalipun, kita diajar untuk memandang, melihat kepada siapa mun'imun nikmat, siapa beri nikmat. Nikmat yang rasa tu hadirkan Allah yang Ta'ala yang beri, dan pastikan kita buat tu menepati syariat yang diajar oleh Nabi. Dengan duduk dengan bismillah. Bismillah tu bukan saja duduk di bibir nak bagi aku makan ni dengan Allah. Pastikan benda tu benda yang memang boleh dimakan. Proses dia, ambil dia, saluran dia, bekalan dia, bahan dia kan. Benda-benda tu nak selamat yang kita tu. Pula tu yang tu tak amal praktikal jasad. Jadi yang bagi selamat dah mana? Qalbi tu. Masa yang sama keliling kita ada orang kena bunuh, ada orang kena zalim. Ada kawan, ada musuh. Siapa kawan, siapa musuh? Itu yang nak betulkan dalam kubur. Itu yang ada soalan-soalan. Siapa, apa agama kamu, siapa Tuhan kamu. Yang kalau tanya apa Tuhan kamu, tanya pun ma rabbuka, bukan man rabbuka kan. Tanya ma rabbuka ni, kita bukan jawab apa soalan tu. Pasal soalan tanya ma rabbuka tu, apa Tuhan kamu, mana kita boleh hurai. Jadi kaedah bila ditanya dengan ma rabbuka tu, tak layan kita soalan tu. Bahkan kita jawab Allah Rabbi, kita cerita sifat, kita mana boleh hurai zat. Boleh faham? Semalam saya sebutlah macam tu kan. Hari mengantuk tak mengantuk lah, kerana hari letih apa tak tahulah, tapi nak kata apa, daya upaya bukan hak kita. Kita buat sebab sihat, yang bagi sihat Allah. Minta maaf lah, saya tak boleh tunaikan hari-hari sihat bertenaga. Ada benda hari lembek je kan. Apa saya nak sebut ni, nak kata soalan dengan ma tu, Nabi Musa pun, pasal kita belajar tafsir, belajar tauhid, ulama kita tu ajar tu lah, yang tu nak ambil faham lagi. Bila dia menghadap Firaun tanya apa kat dia, fama rabbul alamin. Sama dia tanya tu, dia tanya apa rabbul alamin. Pada Firaun ni, Tuhan ni ada benda kena cerita benda, emas ke perak ke apa lah, sebutlah apa kan. Dia tanya fama rabbul alamin. Musa tak layan soalan tu, bahkan dia jawab Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Masa saya tak lapai Quran, lajak mulut dia sebut tu. Dia tak jawab apa Rabbul alamin. Dia tak jawab apa Rabbul alamin. Dia jawab apa? Dia jawab Rabbus samawati wal ardi. Rabbul alamin ni ialah Tuhan yang mentadbir langit. Dia bukan cerita Allah ni dua tarah. Allah ni emas perak, Allah ni ada tangan ada mata. Gila kau jawab macam tu. Bukan macam tu jawapan dia. Fama rabbul alamin, rabbus samawati wal ard. Dia yang memilih, dia yang mentadbir, yang dia mengurus langit bumi. Itulah Allah Rabbul Alamin. Sampai Nabi Musa bila apa yang ditanya oleh Firaun tu, dia kata fama rabbul alamin tu,
Sampai dia kata, ni apa ni orang gila? Dia kata Nabi Musa gila. Siapa? Aku tanya lain, dia jawab lain. Pasal memang bukan boleh jawab pun. Satu bukan boleh jawab. Tapi itu dalam kubur, walaupun kita ngaji Arab pun tak boleh leleh, Jurumiyah pun tak boleh nak faham. Buah beri tu. Si mufrad tasniah jamak pun tak kenal. Awal lagi nak tidur, baru bangkit. Apa cerita ni? Jurumiyah tak apa faham. Si mufrad tasniah jamak pun tak kenal. Dalam kubur esok faham betul ya. Lepas tu saya ngaji tu tunggu gurau. Dia kata apa? Nak pandai cakap Arab macam mana? Mati confirmnya pandai cakap Arab. Yahudi pun pandai cakap Arab, yang tak kerti apa benda tu. Kalau Yahudi tak kerti Arab lah. Kita pun bodoh Arab. Mati pandai cakap Arab. Tapi yang penting bukan cerita Arab tu. Bila cerita akidah tu, nak kena belajar faham apa keadaan kau sekalipun, kau mati akan disoal. Dan kalau kau tak faham macam tu, nanti bila tanya fama rabbul alamin, soal tanya apa Tuhan. Apa fama rabbul alamin? Tak tu Firaun. Malaikat muka nakir tanya ma rabbuka, apa Tuhan kau? Tuhan kau ni apa? Kalau ditanya Tuhan kau ni siapa, bukan tanya macam tu. Tanya apa Tuhan kau? Kita faham soalan tu. Betul? Kalau kau tak kenal, tak erti apa sepatutnya nak jawab, apa yang kita kena paling, apa yang tak perlu kita jawab, apa yang sepatutnya kita kena jawab, di atas kita lah ni, kita punya i'tiqad apa dia, jawab mengepet. Jawab mengepet, akan hal dalam kubur nanti, bukan dapat nikmat, bukan jadi tidur bergantin, tapi kena impit kubur sampai berselisih tulang rusuk tu. Alhamdulillah. Jadi kita punya kerja hari lah ni apa? Macam mana nak bagi akidah betul, dan macam mana akidah tu subur dalam hati. Subur dalam hati pun kalau kata zikir, bukan zikir di mulut saja, tapi zikir dengan ingat, memorize, faham ke dia. Dan faham tu macam mana? Kenal dia. Kita sedar ke dia. Dia takbir aku, dia bagi hidup aku, dia bagi lihat aku, dia bagi dengar aku. Nak hidup ni dalam hati ni, Allah bagi dekat aku. Dia bagi aku, dia sediakan matahari untuk aku dapat cahaya. Dia jadikan bulan jadi peraturan. Ada aku tak tahu pun yang ni fungsi apa. Tapi dia buat ni semua untuk aku. La ilaha illallah. Allah yang takbir aku. Aku pun boleh jantung, degup darah, sistem aku, saraf, kesihatan, peluh tak peluh, mana bulu tumbuh tak tumbuh. La ilaha illallah. Allah yang takbir semua. Allah Rabbi, Allah Rabbul Alamin. Lupa kita dengan dia. Astaghfirullah Rabbi. Astaghfirullah Rabbi. Minta ampun yang sedarkan. Astaghfirullah. Siapa Allah ni? Rabbi, dia yang takbir aku. Bukan lagi bukan makan, bukan minuman, bukan oksigen, bukan duit. Yang takbir aku Allah bagi hidup aku, Allah bagi lihat aku, Allah bagi dengar aku. Tu betul teras tu akidah tu. Kalau mati dalam keadaan itu, alhamdulillah. Kalau tanya fama rabbuka, ma rabbul alamin, ma rabbuka, Allah Rabbi, Allah Rabbi, Allah Rabbi tu. Kita terendah Allah Rabbi, Allah Rabbi kan. Duk merapu ya. Hadanallah. Jadi wajib kita pegang. Jadi di atas kita wajib i'tiqad. Apa maksudnya? Memang masuk kubur tu lah soalan pertama. Bukan soalan pertama kau sembahyang tak? Tak, bukan tanya itu, bukan tanya sembahyang. Kau puasa tak? Bukan. Bukan tak tanya langsung soalan tu. Yang tu pun tanya bukan dalam kubur. Dalam kubur tak tanya soalan tu. Soalan dalam kubur semua soalan akidah. Sebab bila akidah betul, jadi kita punya perhatian besar. Soalan yang utama sekali lah. Soalan yang besar sekali lah. Yang tu lah utama. Pasal yang tu betul semua. Betul dalam kubur, betul semua akhirat. Masalah dalam kubur, masalah semua akhirat. Jadi ujian pertama adalah masalah kubur. Bahkan sebelum kubur mati. Ujian pertama kita mati. Bila mati kita tak tahu mati bila. Ujian pertama kita apa persediaan untuk mati. Dan bila mati, bila nak bersedia untuk mati, bila nak mati, tak tahu bila nak mati. Sentiasa duduk bersedia. Ayat-ayat dia macam tu.
Dia tu ke? Alah. Kalau contoh perang, bila nak perang? Bila-bila perang? Contoh. Udah apa nak buat? Mesti dia orang tak perang. Ada panah. Pistol tak ada simpan. Ada perang. Contoh kan. Ada listrik lah. Ball bearing simpan lah. Tu saya cerita ball bearing tu kan. Apa cerita ni? Cerita ball bearing tu pasal ceramah baru ni Amazon tu kan. Ya betul kan. Simpan ball bearing tu. Tak ada habis-habis kita test monyet banyak kan. Bagi ball bearing tadi. Okey. Maksudnya terror lah. Plastik kan. Tempat target ada. Apa cerita ni? Kalau perang bila-bila masa, perang pula perang apa? Itu perang dengan tu tak tahu lagi bila nak perang. Yang memang duk perang ni apa? Yang memang duk perang. Duk perang ke duk kawan? Kawan. Tu bila kau nak perang? Nak bangkit tidur bermalas. Tak perang lagi lah tu saya. Kau layan setan lah lagi. Layan setan lah. Ada. Kita tak naik mengaji muka-muka tak naik mengaji. Ada je. Kau jauh-jauh pun mukarrabin aku lah. Apa masalah? Musuh yang angkat jadi kawan. Kacau lah. Itulah kawan-kawannya Hadi yang tu lah. Duk pergi MACD. Duk pergi MACD. Cerita apa ni? Dia tak kenal siapa rangkaian musuh tu. Dia tak faham. Rangkaian musuh tu tidur kan. Tak ambil perhatian dengan mengaji. Buat bengap aja. Itu pergi MACD tu. MACD lagi. Nestle lagi. Astro ni apa? Tengok main bola, tengok main gusti. Itu rangkaian Yahudi tu. Duk joget. Pagi ni awal ke sedang Arabik. 1, 2. Terlibat semua Yahudi semua tu. Pagi gedi-gedi. Pagi-pagi masa ni lah subuh orang fikiran zikir. Tak ada pun. Rangkaian dia bukan rangkaian Allah dan Rasul, rangkaian dia rangkaian Yahudi. Yahudi Nasrani. Padahal tu musuh ni buat kawan. Maksudnya kita tak kenal lagi lah perjalanan Rasulullah ni. Kita tak seronok jadi umat Nabi. Rupanya jadi seronok dengan apa hiburan Yahudi. Pagi-pagi pegang handset dah Mobile Legend. Kan? PUBG. Memang budak-budak duk main satu lah. Korang duk main satu kan? Hei. Ikhlas jawab. Lagi apa game yang kau duk main? Yang dia orang duk main? Koma. Terserah koma lah. Korang duk main. Yang dia orang duk main tu game apa lagi? PUBG lagi. Tak tahu. Macam warak dia orang ni. Mutakid semua lah. Jason Impact. Genshin Impact lagi. Warak-warak lah ni. Semua tak tahu. Dia orang apa? Baca Quran. Lagi hafazan. Lagi kiraat. Belajar nahu online. Lagi? Dota. Lagi? Naik basikal. Lagi? Memang motor, nombor kereta. Memang Formula 1. Sama tak sama kan minat masing-masing kan. Saya tanya yang selalu dia orang duk main kan. Selalu duk main. Korang bukan main. Tak ambil tahu tu. Satu tak tengah sebut dia. Tak tengah sebut langsung. Aku kerti ni Quran, hadis, masalah hadis. Matan Baikuniah. Hadis sahih, hadis hasan, hadis da'if. Ni baru belajar hadis marfu', hadis mauquf. Atau aku tahulah yang lain. Tak masuk campur apa tu. Kan? Nahu, zonna wa khatuha, kana, inna. Ada ni taukid tak taukid dalam Quran ayat ni macam ni ni nasih masuk masuk tak masuk dalil madlul muqaddimah sughra muqaddimah kubra hadul awsat hadul akbar. Aku punya dalam kepala tak tu je yang ni tak main lah mainan budak-budak ni. Steady ya gitu. Ini cerita sorah ni mutawa'ah ahli cerita li talabi li tasyir li sayrurah
Masjid mujarrad, masjid ni dialah ziyadatul bina tadullu ala ziyadatul mana. Ustus kilati dhammati ala dhamma ala al-wawi ma'an kisani ma qablaha. Nak buat apa? Asiqal buat apa? Uzur buat apa? Munasabah buat apa? Nijar bil tawahum, nijar bil mujawarah, debat gedebuk. Semua mulut ni keluar nahu saja. Nahu, saraf, tafsir. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Al-fadilatul muta'alliqatu bi dhatil ibadah. Dia afdalu min al-fadilah al-muta'alliqati bi zamaniha wa makaniha. Qawaid semua duduk di mulut dia buru. Saya tak main lah benda-benda ni. Ni semua ghaflah. Macam tu lah. Nak tukar lifestyle lo. Tu pun baru ilmu di mulut. Baru di mulut nak jatuh hati je. Ni tu hati apa? Dekat Allah, Rasulullah yang tak baik. Allah bagi hidup aku, Allah bagi sedar aku. Alhamdulillah. Dia tunjukkan aku jalan betul. Dia bagi aku minat apa yang sepatutnya aku minat. Yang ni semua aku tinggal. Alhamdulillah. La haul mahul la haul. Masyarakat macam ni aku tak mau, aku dah keluar daripada masyarakat ni. Aku pun tak duduk dalam masyarakat aku. Masyarakat aku masyarakat pondok, masyarakat mengaji, masyarakat taat, masyarakat Quran, masyarakat mengaji, masyarakat ilmu, masyarakat tauhid, masyarakat zikir, masyarakat hati dengan Allah Ta'ala sentiasa hadir. Masyarakat yang cinta Rasulullah, suka Rasulullah, kasih Rasulullah, selawat dan salam antara Rasulullah. Kalau betul lah tu memang tanya mara buka Allah Rabbi. Apa agama Islam di ni? Bila engkau Islam? 24 jam aku dengan Islam. Memang hidup aku cara Islam. Nak makan minum aku cara Islam. Berak pun cara Islam. Nak masuk bilik air pun cara Islam. Nak mandi cebok air aku pakai pun Islam. Apa dia? Aku tak membazir, aku tak macam ni, aku tak macam ni. Boleh sebut tak? Aku tak buka aurat, pusat tak nampak ke orang. Aku tak ambil pakaian orang, aku tak ambil selipar orang. Ni cara hidup aku. Ni Islam adalah my way of life. Malaikat tanya je, kita akan jawab. Pasal memang itu kita. Siapa saudara mara kamu? Siapa kawan-kawan kamu? Ni kawan-kawan saya ni. Kaki hafal, kaki Quran, kaki mengaji, kaki tauhid, kaki selawat. Ni kawan-kawan aku. Kawan-kawan aku tutup guru, ustaz, siapa-siapa, majlis selawat apa. Itulah kawan-kawan aku. Mak gempit apa-apa. I'm sorry lah, ini bukan kawan aku. Sama kawan aku orang ahli masjid apa-apa tengok masjid kena bom. Yang ni aku cukup bengang tengok. Pasal apa? Kalau aku boleh pergi aku tolong. Sabit tak boleh pergi. Doa ya aku. Ya Allah. Ni man ikhwanuka. Siapa saudara mara kamu? Saudara aku orang Islam. Bukan mata sepit. Bukan orang tak sembahyang, orang kaki wayang. Bukan kaki-kaki gelak. Bukan. Yang ni tak kawan aku. Tak geng lah, tak main lah. Bapak ni, kaki nyanyi, kaki rempit apa. Sorry lah. Kalau memang macam tu, kalau ditanya, ni siapa dia lelaki yang diutus? Yang ni lah Nabi Muhammad SAW. Aku lama dah nak tengok dia. Boleh nampak dia lah ni. Alhamdulillah. Ya Rasulullah, lama dah rindu nak tengok kau. Best kalau macam tu. Kami duk nasyid, sallallahu alaihi Allah ni untuk kau lah ya Rasulullah. Kami doakan untuk kau supaya sejahtera. Pasal kau lah bagi syafaat kami, tak ada apa pun. Tu kita punya akidah macam tu. Orang macam ni selamat. Orang ni akan diberi nikmat. Baik. Jadi itu hal kita, itikad kita yang waktu dalam kubur fenomena apabila siapa boleh jawab apa soalan yang ditanya. Dan bila ditanya tu pasal apa boleh jawab? Pasal memang kita hidup ni macam tu dah. Soalan yang ditanya tu bukan kita jawab pura-pura. Memang itulah kita. Siapa saudara mara kita, siapa kita kawan, siapa kita minat, siapa kita suka, siapa kita benci. Kalau kita hidup, nak makan cara mana, apa kita nak makan. Macam mana kita makan, apa yang kita ingat masa kita makan, apa kita fikir masa kita makan. Kalau tak makan pula, kita duduk, kita ingat siapa. Kita baring, kita ingat siapa. Kita berdiri, kita ingat siapa. Jalan, kita ingat siapa. Itulah kita. Kalau memang kita macam tu, alhamdulillah, betul dah perjalanan kita. Memang tak risau nak mati. Bila-bila mati. Tengah jalan mati, tak apa. Tengah berak mati, tak apa. Tengah tidur mati, tak apa. Tak ada masalah langsung. Maksud apa? Memang sentiasa bersedia untuk mati.
Bersedia nak mati. Mati tengah apa buat pun tak ada masalah. Tengah ngantuk tak apa. Mati. Tak apa. Tak apa. La yusibana illa ma kataballahu lana. Faham perjalanan tauhid tu. Tak ada masalah tu. Masa sihat mau mati tak apa. Masa sakit mati tak apa. Masa muda mati tak apa. Masa tua mati tak apa. Ada duit harta pun mati tak apa. Tak ada harta pun mati tak apa. Orang keliling kita ni berhasil tak berhasil dengan apa yang kita asuh, kita ajak dia buat baik. Orang nak ikut aku pun tak apa. Orang tak ikut aku pun yang pasal. Penting aku ni apa Allah Ta'ala buat aku buat. Dan aku buat pun nampak aku Allah yang beri kedai aku. La haula wala quwata illa billah. Tak apa. Masalah mati tak ada masalah tu. Bersedia anytime. Tu baru nama orang bersedia. Pasal kita dah itikad dah. Kita punya hidupan ni bukan di sini, nak balik sana. Jadi buat ni pasal nak ke sana. Dan bila-bila masa boleh pergi sana. Jemput bila-bila. Macam panggil solat. Hayya ala solah. Boleh mari. Boleh mari bila-bila. Kalau jemput pergi jihad pun bila? Sembahyang mayat? Boleh. Lani sembahyang mayat? Boleh. Lani pergi kenduri? Boleh. Lani pergi disko? Sorry. Lani nak pergi bertumbuk dengan siapa? Tengoklah kan. Contoh. Nak kata bersedia tak bersedia tu. Jadi orang yang betul perjalanan hidup dia memang tak ada masalah tu. Baik. Jadi insyaAllah kita usahakan semua jalan-jalan untuk boleh dapat nikmat dalam kubur. Dengan sebab dapat nikmat tentulah jauhkan kita daripada azab. Sebab tu bagi betul. InsyaAllah kita adalah di kalangan orang yang usaha untuk cari sebab tu. Pasal sabab tu ditaklif buat kita. Taklif buat kita. Lepas tu belajar nak letih baring pun. Allah. Kena ajar, dia kena ajar. Kena ajar. Baik. Dan setengah daripada azab kubur itu mengkapit oleh dua tepi kubur hingga selisih tulang rusuk. Na'udzubillah. Kita masuk selumbar pun sakit dah. Tak saya hurai panjang tak apa tu kan? Kita memang tak sanggup nak terima sakit ni. Tapi bukan kerja kita. Untuk apa kita punya kerja? Kerja kita adalah cari sebab untuk bukan bumi kapit, tapi bumi peluk kita. Peluk pula tu bukan peluk macam mana, gegasi peluk kita. Gegasi peluk kita. Bukan macam rimau terekam kita, tapi macam apa? Macam bantal, macam bini peluk kita. Di ayat kan tu lah. Pengantin lah. Pengantin apa? Kalau mak bagi tek pun sedap lah. Sorry lah kita cerita bahasa-bahasa tu sikit kan. Mak bagi tek, dia bagi anak dia duduk selesa tak? Duduk elok-elok ni. Best tak? Kalau kita duduk dalam dukungan tu, best tak agak? Best tak? Mak bagi duduk selesa tak? Ke mak pegang tengkok macam ni, kita punya kaki duduk macam tu. Hisap. Mampu tak? Mak buat macam mana? Dia angkat datang elok-elok tu. Duduk sini. Repair lagi. Duduk. Hisap. Baring ke apa. Dia bagi. Betul kan? Itu pun mak peluk, bini peluk macam mana? Sorry saya sebut dalam kubur tu taat kita dengan Allah Ta'ala. Bumi peluk kita. Bini pun tak peluk macam tu kadang. Buah pi tu. Bini pun macam-macam kan. Saja sebut sorry. Sebut bini orang tak menikah lagi. Biarkan. Cerita bini pun relax.
Ada yang demam lagi ke? Abang lagi demam? Sikit je kan? Demam pun sikit je. Habis lah? Oh, okey. InsyaAllah. Dan tidak lepas daripadanya melainkan beberapa orang yang dikeluarkan daripadanya. Antara disebut sini seperti orang yang baca kul huwallah dalam sakit mati. Itu kalau nasib baik ada sakit nak mati. Kalau tak sakit macam mana? Mati nak sakit ni duduk bilik ICU ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Samad. Tak apalah. Tak apalah kan. Satu saya cerita banyak kali. Kalau kita dah tahu bila nak mati, bila nak kena gantung, sakit pun memang macam ni tak lama lah nak call lah ni kan. Bertuah lah siapa-siapa yang bila nak mati dia sakit dulu. Yang mati tak kena sakit ni macam mana? Tak semua orang nak mati sakit dulu tahu. Memang mati ada sakit dia, tapi tak semua orang mati sakit. Sakit dulu seminggu mati sakit. Oh senang dah sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Samad. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tarik nyawa, tak apa ya Allah. Standby lah ni, standby. Betul lah kalau memang semua orang nak mati sakit dulu. Dan kita tahu dah sakit nak buat apa. Ni tak tahu. Tak tahu mengejar-mengejar mati. Apa tak tahu? Saya tak tumbang ya. Pasal semua dah tidur. Betul mati ya. Saya lawak-lawak je lah. Memang ada pun orang dok tu. Dok ceramah ni baru ni buat siapa dia? Orang Malaysia kita. Dok bukan nyanyi kan. Ceramah, duk bayang cerita tabligh. Kita ni ke dunia ni pop jatuh meninggal. Tak ada mau baca kulhu. Tu yang kata kalau orang dah baca kulhu dalam duk sujud, kita kata mati apa yang dicemburui kan. Saya ngaji pasal Tok Guru ajar tu apa? Duk cemburu tu apa? Kita bukan semua orang boleh dapat macam tu. Yang memang kita boleh dapat apa dia? Bila-bila pun Allah. Itu yang boleh buat. Duduk pun Allah. Makan pun Allah. Boleh buat. Makan-makan mati. Hembuskan nafas terakhir, tak boleh tarik nafas dah. Habis. Tengah bawa kereta tu. Allah. Habis. Hembuskan nafas terakhir. Jadi nak tunggu sembahyang, nak tunggu sujud susah. Apa nak buat? Zikir. Hadir hati Allah, ingat Allah. Itu boleh buat. Orang baca kulhu pun, kulhu ni mulanya kulhu Allahu. Tambah baca tajwid betul-betul. Baca Quran lah anak dia. Kul qala tak ada. Kul Allah Samad. Allah Samad. Benda kau baca. Baca kul huwallah. Allahus samad. Lam yalida wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu ahad. Allahus samad. Lam yalida wa lam yulad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita guru kita doa ajar macam ni, walaupun tak baca kulhu. Satu memang kalau ikut nisbah ada orang sebut baca qul huwallahu ahad, baca apa? Baca la ilaha, mati dalam sakit dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dalam hadis disebut man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir mulut dia la ilaha illallah dakhala jannah, tu mulut dia. Ada mulut yang tak datang daripada hati. Ni kita tutup guru kita, para ulama aulia kita ajar apa? Hati tu la ilaha illallah. Hati itu Allah ilah. Hati itu nafi betul. La ilaha, la uluhiyah amma siwahu. La syai' minal khalqi ni ilah.
Makhluk ni takkan ada sifat ilah sama sekali. Zat dia, sifat dia, af'al dia, milik dia. Ilah ni Allah ya, zat dia, dia saja hakiki wujud. Dia bukan dia yang wujudkan kita semua. Kita ni mana ada wujud, asal tak wujud. Kita asal makdum. Ni boleh wujud ni, Allah yang bagi wujud kita. La ilaha illallah. Sebut Allah, faham macam tu. Oh best. Mati macam tu. Oh best. Itulah nikmal hal. Kata ada orang nak mati dalam sujud, orang nak mati yang ni. Tak, kita mati dalam keadaan tu hadir hati dengan Allah Ta'ala. Mati tu bila-bila boleh mati, tak ada masalah tu. Tu dia kata tengah berak mati pun tak ada masalah. Pasal apa? Boleh buang najis tu dalam hati tu. Kau yang bagi aku boleh buang ya Allah, bukan aku. Siapa ada perasaan macam tu? Ada. Abang-abang najis ada macam tu tak? Kau freh gitu. Kencing lah. Oh, dalam hati tu. Kalau kau tak bagi aku buang ni ya Allah, Allah menderita aku. Bayang tengok orang nak kencing tak boleh kencing. Bukan nak boleh kencing tak boleh kencing, nak kencing tengok pintu tandas kunci, semua penuh. Tak apa, semua penuh. Cepat lah oi. Tak ada pun pergi semak ni labur. Boleh buang tu. Oh lega. Bukan kira lega tu, hati tu. Allah. Kencing buhu mati tu masa kencing ni kan dalam orang tengok alah mati kat tandas, mati dalam hutan pergi kencing. Mati apa tu, misteri lah. Di sisi makhluk tak ada apa-apa, di sisi Allah engkau adalah aulia aku. Itu yang kita lagi dapat tu. Tutup kita duk ajak tu lah. Tapi jangan duk kencing Allah tu bangang. Atau kau tak belajar ke syariat, mana boleh. Jangan kata masa kencing, masa berak, masa kentut pun tak boleh. Waktu kentut tu kan, masa keluar angin tu, pun bismillahirrahmanirrahim. Mana boleh. Benda yang ada larangan lah. Tapi bila buang tu lega tak dalam hati tu macam mana? Ya Allah, kalau tak boleh buang ni, boleh keluar tu. Dia yang melegakan aku dengan keluarkan angin daripada aku. Boleh keluar. Alhamdulillah. Bukan kita pula tu yang ijazkan sistem dalam perut kita. Musim dah. Bukan sekali musim, 10 kali musim. Acau. Basah orang sebelah. Jangan. Bukan kita nak buat. Semua tu buang penyakit. Allah Ta'ala dah buat sistem dah kat kita. Walaupun orang benci kita, apalah ni nak bersin kat 100 kali. Alah, bukan aku nak buat bersin. Contoh. Asal nak sebut tahu mana? Takkan boleh dapat kelepasan ni melainkan antaranya orang yang baca kulhu. Tu yang boleh baca kulhu. Tu yang kata yang tak sakit ni tak baca kulhu ni macam mana? Untuk nak jadikan amalan baca kulhu boleh, tak ada masalah. Nak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin boleh. Jadi yang betul ni, yang disebah, yang memang nak bagi hidup ni sebenarnya apa? Hati tu. Jadi hati hidup tu memang dia akan jadi. Baca apa? Baca ke selawat ke, mati dalam selawat. Bagus. Memang kasih kat Nabi ni. Oh ya Allah, sebut Muhammad je, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bestnya aku ni umat dia. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Allahumma salli wa sallim ala. Hatta kasih kita dengan Muhammad, tengok cermin pun tengok handsome aku ni. Boleh nasyid lagi. Yang cantik itu Nabi, yang cerdik itu Nabi, yang hebat itu Nabi, tiada seumpama Nabi. Bukan aku cantik, Rasulullah cantik lagi. Cantik ni Allah yang aku cantik. Yang penting cantik bukan muka aku, tapi akhlak aku. Rasulullah fizikal pun cantik, akhlak pun cantik. Jadikan akhlak aku je akhlak Rasulullah ya Allah. Tengok cantik kita, ingat cantik Rasulullah. Yang cantik itu Nabi, yang cantik itu Nabi, tiada seumpama Nabi. Hamko bolana ya Rasulullah. Contoh.
Dia nak hidup suasana macam tu lah. Jenuh kita benda kan. Macam tu yang berjuang tu. Kalau memang hati dah subur macam tu, best lah. Nampak saya tak tahu lah. Saya pun kalau ada kuliah ustaz cerita tu, aku tengok dia senang, best lah. Saya pasal saya pernah mengaji, saya jumpa guru macam tu. Dia cerita tauhid pun senang, dia cerita Nabi pun senang. Tak pernah tengok ada benda yang dia cerita syariat ni jadi susah, pening kepala, tak ada. Tengok dia enjoy dia best lah. Best saya tengok dia. Seronok je tengok dia. Best lah. Yang kita ni aku nak isi apa? Boring lah. Boring lah. Habis-habis macam tu lah. Beli spinner. Dah stres. Lagi apa? Silap stres. Naik stres kena main game. Naik stres. Boring lah. Tak tahu nak buat apa. Alah, apa benda kau? Quran ada. Quran sikit Quran. Astagfirullahaladzim. Betul kau. Dia mengaji tu. Zikir tu. Tebal-tebal rumput tu khidmat kerana Allah Ta'ala. Hadirkanlah haula wala quwwata illa billah. Boleh tak ada buat benda lain. Boleh naik motor nak pusing-pusing main taman. Masih budak-budak lah kau. Ya Allah. Itu lah kita fikir benda kita nak dapat apa ni. Where do you want to go? Where is your destination? What is supposed to be? Kau nak jadi apa ni? Baik. Lagi? Baca? Betul. Dan wajib kita intikad bahawa diri kita akan hidup semula daripada kubur pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat juga dihisapkan amalan kita yang kita telah beramal dalam dunia ini. Melainkan mereka yang masuk surga dengan tidak dihisapkan dia. Dan juga pada hari kiamat kita ditimbang akan amalan kita dalam mizan yang sampai zahir. Kalau berat supaya zahir. Kalau berat kebajikan dimasukkan ke dalam syurga, dan kalau berat kejahatan dimasukkan ke dalam neraka. Baik, ada bab kita dah memang dah faham dah pun. Alhamdulillah. Kita pada hari kiamat esok macam mana? Wajib kita i'tiqad, berpegang bahawasanya kita ni akan diberi hidup semula daripada kubur pada hari kiamat. Bangkit ada kubur. Dan orang tak beriman sampai bila bangkit pada kubur pasal dia tak ada akidah kan, yang dia akan dibangkitkan dalam kubur. Dia kata apa? Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Kata, amboi, malangnya kami. Siapa dia bangkitkan kami pada tidur ni? Orang yang faham, ada yang kata malaikat jawab, ada yang kata orang yang beriman jawab. Sambung pada ayat Quran tu. Yang kena baca saktah kan, tak pun waqaf situ. Hadza ma wa'ada ar-rahman. Inilah apa yang dijanji oleh Allah. Kalau kita beriman, Allah janji dah. Kau tak tahu hak ni. Ya Allah, Allah lah bangkitkan kita. Dia perintahkan tiup sangkakala malaikat Israfil dia kan. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Benarlah Rasulullah yang nak hantar kita. Ya Allah Ta'ala hantar Rasulullah kita, dia maklumkan kita. Kita dah sedia siap. Dan memang kita tahu bangkit-bangkit pada kubur macam mana. Allah Rabbi. Allah Rabbi. Betul ni. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Benar. Kan? Benar tu kita dalam keadaan orang yang selamat tu. Pasal kita dah buat semua syarat. Kita punya tugas ni. Memang kita tak sampai akhirat lagi. Dia tak i'tikad kita sana. Macam duk akhirat dah ni. Macam duk akhirat. Macam duk akhirat lah. Yang dalam Hibatah Hikam dia kata apa? At-tayyul hakiki man yaral akhirata aqrabu minhu. Lama lah tak sebut, lupa. Orang yang dapat lipat bumi hakiki. Pasal orang para awliya ni antara kelebihan dia, kalau jalan jauh pun dia boleh pergi dalam masa yang sangat pendek. Itu karamah Allah Ta'ala beri. Lagi karamah tu macam mana? Dunia ni duduk dunia, tapi dia nampak dalam akhirat. Nampak dalam akhirat. Nampak tu yakin ni tu.
Ni semua binasa. Ni tengok semalam pokok kecil-kecil, ni dah besar dah, kejap je. Tanam pokok kopi dulu tak ada apa pun, tengok gambar lama, oh besar-besar dah pokok ni. Besar-besar pun semua binasa ni. Esok bangkit, yang tak binasa esok di akhirat tu. Allah tak binasa, syurga dia tak binasa. Yang dia tak binasa, tu tak binasa, kita binasa. Semua habis ni. Tengok makhluk, musyahadah pada alam akhirat siap dah. Yang tu kita nak ajar berfikir tu. Fikir, zikir, fikir. Zikir, fikir. Belajar jalan, zikir dan fikir. Yang tu pun saya dah lama tak buat yang tu, pasal tak lah. InsyaAllah. Dulu saya punya kerja dulu, tambah orang zaman tak ada orang ni kan. Masa tambah masa PKP tu, waktu saya buat apa? Nak baca Quran, kadang ni ngantuk, tambah tak ramai orang kan. Buat apa? Keluar jalan pusing, pegang tongkat tu jalan. Bintang, tengok langit, bulan. Buat apa? Memang disuruh kita pun hati. Yang antara benda yang sunat pun disebut oleh para ulama, buat apa? Sebelum subuh tu, buat apa? Baca ayat tu pun memang disuruh baca tu pun kan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Kau cipta ni semua tak palsu ya Allah. Tak palsu tu tak mana nak bagi hadiah tu? Engkau cipta aku, kau cipta langit semua bumi ni, matahari, bulan, bintang ni. La ilaha illa anta. Tengok bintang, sedar Allah yang cipta bintang. Ajar tu jalan dekat sini. Tak ada nak buat macam tu. Tak ada. Tu tak ada pun jadi ya. Tengok ya. La ilaha illa anta. Dulu kecil ya. Lah ni berat pada kita lagi. Dulu main kecil kan, besar kan, tapi ni kalau bandingkan gambar dulu, apa sebut ni, saja-saja nak sebut itu. Jadi akhirat ada benda kita dah percaya dah pun kan. Wajib i'tiqad diri kita akan hidup semula daripada kubur, semua akan bangkit pada hari kiamat. Kiamat tu maksudnya tiup sangkakala yang kedua. Dan pada hari kiamat juga akan dihisap amalan. Kita dah dengar selalu lah yang kita telah beramal. Cuma adakah kita duduk sini macam kena hisap ke macam tak dihisap aja? Macam bebas, macam boleh lepas saja. Seronok kita macam yakin je masuk syurga, macam confident je boleh mati dalam iman, macam yakinnya hati ni tawajuh dengan Allah Ta'ala. Macam hati ni memang dah hidup dah dengan Allah Ta'ala, tak risau sikit pun. Banyak benda kena persoalan tu. Dihisap akan amalan kita yang kita telah beramal dalam dunia. Memang kesana satu hal, ni tak pergi sana lagi, berasa macam nak pergi sana dah ni. Kalau nak pergi mana? Nak pergi KL, itu pergi KL jalan dunia ni bila nak pergi KL? Bulan depan contoh. Bulan depan ni bila nak pergi alam akhirat, bila nak pergi barzakh, bila-bila boleh pergi, bila-bila boleh dijemput. Sedia lama lah. InsyaAllah mudah Allah Ta'ala bagi kita boleh dapat realiti macam tu. Siapa boleh dapat macam tu, maksudnya kau faham dah lah apa yang sepatutnya kau kena cari. Faham dah. Kau kena faham dah apa yang sepatutnya kau kena hidup. Kau faham dah apa yang sepatutnya kau kena usaha hari-hari kan? Setiap detik dalam masa tu, apa yang kau kena tegakkan pada diri. Gerti dah rupanya. Alhamdulillah. Masalahnya apa? Buat ni tapi macam tak gerti je, macam tak faham lagi je. Benda ni faham, dia kena faham. Melainkan mereka yang masuk syurga dengan tidak ada hisap. Yang ni tak ada hisap. Siapa dia nak dapat syurga, masuk syurga tanpa hisap? Kalau boleh kita nak tu. Memang kita nak, tapi tahu apa amalan nak buat. Itu je, nak je jadi ahlullah,
ingat Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Betul akidah kita dengan Allah, sebut Allah dengan hadirkan, rasakan hebat dia, mati. Oh, InsyaAllah kita sebahagian pada hak tu. Bukan kita yang tentukan kita. Sebab kita ada hubungan dengan Allah Ta'ala sentiasa, Allah Ta'ala akan bagi kita lepas pada hisab. Masa yang sama syariat kena betul. Ada judi ke tak? Contoh, kau judi tak? Muamalat, kau belajar tak macam mana yang nama syariat, mana yang nama haram tak haram. Loan apa-apa selesai tak lagi. Kadang nak masuk syurga tanpa hisab, tapi syariat kelang kabut. Mata tak boleh jaga, telinga tak boleh jaga. Kalau kata terlibat pun dengan masalah, tak tobat pun, tak menyesal pun, tak pernah rasa pun yang ni adalah dosa dan salah. Dan dosa salah memang ada kat kita. Tu macam mana? Tobatlah. Kita dah lupa lalai, tobatlah. Tinggallah lalai tu, bangun balik, sedarkan balik. Kena tahi, cucilah. Itu maksud dia. Kotor, bersih lah. Bangun tidur badan mau busuk, mandilah. Apa maksudnya? Kita punya keadaan dosa itu kadang ni lupa dengan Allah Taala, ni lalai dengan Allah Taala, ni musuh dengan orang, ni kelahi dengan orang, ni benci dengan orang. Sepatutnya ada kasih sayang dengan orang Islam, ni kita benci pula. Astagfirullahaladzim. Tobatlah, tukarlah sikap. Itu ya kita punya hari-hari tu. Hari-hari tu bukan sentiasa duduk dalam keadaan taat je. Saya tak kata apa, saya pun tak boleh duduk macam tu. Tapi kita kena tahu apa kita kena buat. Yang tu yang kita nak belajar nak faham tu lah. Apa aku nak buat? Nak buat ni nak pergi mana? Nak untuk apa? Atau kata yang membangkit kita semangat untuk jadi hidup macam ni siapa? Ke mana? Ada silap salah kalau nak minta ampun dengan siapa? Siapa yang ampun dengan kita? Tu yang apa-apa pun Allah apa lagi? Hidup hati kita tu dengan dia, alhamdulillah, muncullah dia bagi kita sedar ke dia. Jadi ada orang yang masuk syurga tanpa hisap lagi, dan juga pada hari kiamat akan ditimbang amalan. Ada timbang amalan. Alat ni timbang, nama dia mizan. Mizan neraca. Nisbah rupa sebut dalam hadis apa? Macam dacing Barisan Nasional tu. Nisbah rupa ada dua tempat letak, kanan kiri. Memang nama mizan mu kalau kita buka agama, mizan rupa tu lah, rupa dacing Barisan Nasional. Rupa dacing Barisan Nasional, bukan Barisan Nasional. Jangan silap dengar lah. Pasal gambar dacing lah ni, tu tengok tu lah yang ada pun, yang lain tak rupa dacing, orang tak kenal lah kan. Tak kedai orang tak pakai dah dacing-dacing ni. Baik, timbang mu pasal apa? Sedangkan semua tu suratan amalan, hisap semua siap dah. Timbang lagi buat apa? Timbang ni supaya zahir, supaya nak zahir. Hikmahnya Allah Ta'ala nak menzahirkan kepada makhluk siapa dia ni. Itu je. Kat dunia ni pun Allah Ta'ala bagi ujian baik buruk, bagi bencana. Buat apa? Dia nak zahirkan siapa sabar, siapa kasih, siapa taat, siapa derhaka, siapa munafik, siapa kufur. Siapa kasih orang Islam, siapa benci orang Islam, siapa yang kasih Allah, siapa kasih Rasul. Apa yang ada kat kita semua keliling ni, dia nak zahirkan kita siapa. Nisbah dia tak perlu hisap pun. Siapa? Semua dia yang jadi yang kita. Hisap, mizan, semua ni bagi surat amalan, dia nak zahirkan kita siapa. Jadi akhirat esok memang kita akan dizahirkan. Istilahnya dilondehkan siapa kita ni. Itulah bahasa mudah, londeh. Bahkan kat dunia ni pun kita dilondehkan. Tu bagi betul lah kita kat sini, pasal betul sini, betul sana. Betul ya? Nak betulkan apa? Londehkan diri kita seolah-olah kita sedang di hadapan dia. Dia itu Allah kan. Hadapan pun bukan Allah duduk cengok, duduk depan. Hadir kan, kata aku ni tak betul aku dengan dia, masalah di sana. InsyaAllah betul kita di sini, selesai sana. Macam mana nak betul dengan tu? Hati tu kena hidup dengan dia. Nak hidup macam mana? Sedar, bukan benda payah pun. Allah hidupkan aku, Allah bagi melihat aku, Allah bagi mendengar aku, Allah bagi bercakap aku, Allah bagi kedengar aku. Hari-hari nak zikir hak ni. La ilaha illallah pun Allah bagi ada aku. Dengan itulah aku kenal dia, sedar ke dia, terima kasih ke dia, bersyukur ke dia. Dah faham ni semua amanah, pendengaran amanah, penglihatan amanah, kekuatan amanah, anak isteri amanah, tenaga, duit, wang ringgit, pekerjaan.
Semua ni amanah. Aku khianat ke aku amanah. Itu je. Khain ke amin. Pula tu aku ambil ni betul cara menepati syariat tak? Mana yang dia ajar tu? Apa yang dia ajar? Tepat tak tepat? Betul tak betul? Ni je. Nak bagi betul ni. Nak repair ni. Jadi jasad mesti betul perjalanan syariat zahir. Hati mesti macam mana nak boleh bergantung Allah Ta'ala. Ayat semudah itu, tapi nak melaksana dia macam-macam cabaran yang datang tak menentu. Apa dia macam-macam. Tak sama. Lain orang lain cabaran. Yang tu yang kita nak mengaji, nak faham, dan fardu ain belajar bab ni. Pasal akhirat memang akan semua kita akan tempuh benda yang sama. Cuma kat dunia ni cara kita menempuh macam mana kehidupan tak sama, lain-lain, tapi mesti dengan formula dan kaifiat yang sama. Sipir dia sama. La ilaha illallah. Macam mana nak bawa la ilaha illallah tu dalam hidup. Macam mana nak bawa Muhammadur Rasulullah tu dalam hidup. Baik. Jadi dia bagi neraca apa semua tu, akhirat tu dia nak zahirkan kita siapa. Siap. Begitu jugalah bukan, dia tak habis lagi situ. Kalau berat kebajikan dimasukkan dalam syurga, kalau berat kejahatan dimasukkan ke dalam neraka. Alhamdulillah. Dan Allah Ta'ala berat yang kebajikan kita. Itu doa kat kita, macam mana nak berat kebajikan. Masa yang ada ni gunakan untuk Allah Ta'ala sentiasa dalam ingatan, insyaAllah. Bagi yang lewat sikit. Bagi hadir hati ke Allah. Tambah kita dah diajar format itu kan. Tak ada pun pegang je lah kan. Bagi sedar bernafas. Betul? Bagi sedar hati menyawa. Allah yang bagi aku hidup. Masa yang semua pegang hati, Allah yang aku kasih dengan Nabi Allah. Kedah-kedah ulama' kita lah. Saja pegang hati. Buat apa bagi hati aku ni? Hati pun isyarat macam tu lah. Hati. Sebut hati tu, tapi maksud dia jantung sebenarnya. Engkau yang bergerak aku. Bukan automatik. Tak ada automatik benda ke dalam dunia, ya Allah. Aku bukan etis, duk faham nature automatik. Kau yang hidup dengan aku. Boleh, insyaAllah. Cari jalan. Kemudian sambung nanti Sirat Mustaqim. Itu dulu. Ada soal? Dia boleh tidur dalam kubur tu. Tidur tu nak banding dengan suasana di akhirat dengan dalam kubur tu. Di akhirat tu huru-hara dia lebih lagi satu. Kalau setengah ulama kata, kenapa dia kata qalu ja wailana, dia bangkit tu dia dah rasa wail. Dia kata malangnya kami kan, celakanya kami. Siapa dia bangkitkan kami pada kubur? Jadi dia duduk dalam barzakh tu sebelum ke ciut sangka kedua istilahnya duduk alam barzakh lah. Alam boundary, perantaraan antara dunia dan akhirat, duduk di barzakh tu. Banding dengan apa yang suasana dalam kubur, dengan apa yang ada di akhirat, dalam kubur tu masih ringan lagi. Satu, dia rasa kan dalam kubur tu adalah masih marqad dia. Istilah semua raqadah ni tempat tidur lah. Tempat tidur. Satu dia kata man ba'athana mim marqadina, siapa yang bangkitkan kami daripada tempat tidur. Yang tu sebahagian daripada ulama kita tutur kita hurai tu. Betul lah. Saya nak sebut tadi pun saya sebut tu. Yang tanya lah. Okey. Alhamdulillah. Pasal kenapa dia kata macam seolah-olah duduk alam barzakh ni macam ni? Macam relax kan. Setengah ulama kata memang bila ciut sangka kali pertama Allah, semua orang mati. Jadi yang nak mati lama dengan mati baru tu keduduk alam barzakh tu faham tu tempoh tak sama kan. Yang mati zaman Nabi Adam, yang mati masa hari kiamat tu last tu mati. Tempoh alam barzakh macam mana? Yang ngaji tu guru sebut tak mustahil pada Allah Ta'ala dia nak jadikan kita duduk di sana tu dengan orang yang mati pada zaman Nabi Adam tu. Sebenarnya jarak masa dia sama. Itu antara keadilan Allah Ta'ala kan. Betul kan? Faham saya sebut apa? Maksudnya baru kiamat pun mati. Dia duduk alam barzakh
Ada yang kata 40 tahun selang tu. Kitab ni kita sebut jumpa itu kan. Ada sebut 40 itu. Tak perasan. Allahumma salli wa sallim ala. Boleh. Dalam tempoh tu. Jadi maksudnya walaupun baru mati dengan tiup sangkakala pertama kan, baru dia mati masa tu. Lepas tu duduk alam barzah tu. Yang duduk lama dengan duduk baru ni sama kan. Nisbah adil Allah Ta'ala sama. Rasa dia tu dan tempoh dia duduk tu sama. Sikit lah kat situ kan. Jadi cuma nak kata tadi, ada yang kata bila tiup sangkakala tu selesai, itu didiamkan semua. Waktu alam lepas tiup sangkakala pertama tu dengan sangkakala kedua diam, didiamkan. Itu yang dia rasa yang tu tempat marqadinah, tempat tidur. Itu yang dia bangkit, dia kata mambasana min marqadinah, siapa yang bangkitkan kami? Dia tanya itu. Boleh? Lain? Simpan duit. Dia tahu. Oh. Kita tanya mengenai masalah muamalah dengan bank ni kan. Dia riba ni bila kita berhutang pun nama riba tu. Kalau tak berhutang tak ada masalah, simpan kat bank. Dari segi hukum fiqah kita macam ni. Sekalipun bank tu memang antara amalan bank memang riba. Memang riba ni the core business. Core business ke? Bukan hardcore. Major. Core business bank riba. Core business bank faham tak? Apa? Aktiviti paling besar sekali bank ni, yang bank boleh jadi bank ni, bank gaduh kan nak jadi bank bengong ni. Saya punya bahasa gitulah, saya tegur semua tu. Bank bengong ni, aktiviti besar dia lah. Riba. This is a business one. Itulah business. Satu kalau boleh, setiap hari ada berjuta-juta orang hutang kat dia. Dia juga seronok lah. Pasal apa? Itulah kaedah dia nak mencekik, nak menjekik orang. Lagi lama kau ambil urusan dengan aku, dengan bank, lagi lambat kau bayar, lagi besar amount dia, lagi besar lah kekayaan aku. Itulah dia. Macam tu baru nama riba. Memang dia ada riba. Jadi kaedah kita, boleh lah kita borak mengalah dengan bank. Kita lah tanya situ lah. Nak simpan wang bantai ke? Apa kan? Jadi bubuh dalam duit dalam bank ni, bubuh dalam bank, kita bukan loan dengan dia, kita suruh dia simpan. Lagi pun senang kita nak ambil urusan kan, tak gaduh bawa duit berkepul-kepul apa, bawa kad kepin dia, itu kad kepin tak payah handset dia titit. Dan ni apa? Klik. Siap. Nasi lemak pun QR code kit. Nampak? Siap. Alamlah. Senang lah ni. Boleh ke? Nak tanya itulah, boleh ke? Kaedah kita dari segi hukum syariat. Nak suruh hukum dengan bank tu, boleh ke kita muamalah dengan bank? Muamalah ni tau, kita nak simpan duit, ambil duit, kita suruh dia simpan, kita bukan hutang dengan dia. Nak cerita tu, simpan tu, boleh tak simpan? Boleh. Pasal kaedah dia, Allahumma salli wa sallim ala. Yang tu satu ayat, tapi nak cerita hukum syarak tu. Yang tu yang saya kata, ngaji akidah lagi betul, syariat mesti betul. Tu simpan bank ni haram tak haram? Nak simpan bawah bantai tu kalau bahkan orang kata tu duit tu boleh ke ni bank daripada duit daripada bank dunia. Bank pula bank mana negara Malaysia. Baik kita pakai kulit kerang je, kemas dengan perak je, baik main tukar-tukar je, tak pakai duit. Duit ni pun bank juga. Kau nak pakai ikut kau, cuma nak kata boleh kau pakai duit tu, memang duk pakai pun. Nak kata apa hukum pakai duit tu, nak sebut tentu lah. Saya nak boleh tu sikit. Jadi nak kata asal kaedah kita,
hukum muamalah tu boleh tak kita muamalah, kita simpan kat dia, cuma nak ambil produk dia, pinjam, hutang, janganlah, masalah. Itulah riba tu. Ni sebab kita simpan kat dia boleh, buka akaun boleh kat dia. Kalau nak melabur kat dia, boleh tak bagi melabur kat dia tu, boleh tak misalnya ESP ke apa. Tapi kalau ESP hutang dulu tu melabur balik kat dia, tu sabar lah, itu tipu je, bohong je, riba lah tu. Pasal apa? Hutang riba tu melabur balik kat dia, apa benda lah kau. ESP ni tu mengarut. Kalau kita masuk simpan masuk ASB. ASB tu dengan kita melabur duit kita, bukan kita hutang kat dia untuk kita melabur balik. Boleh faham saya cakap apa tu? Lani punya ASB dengan ASB dulu lain sikit ni tu kan. Jadi asal sebut boleh ke muamalah dobit fiqah macam ni? Orang, kalau sebut orang dulu individu. Kalau pada dia semua dia haram. Dia ni tokek babi. Semua benda dia babi. Anak babi, bapak babi, daging babi, ni babi, bela babi, tahi babi, semua babi. Haram muamalah dengan dia. Maksudnya apa? Nanti dia akan bagi dia babi lah kat kita. Kalau kita simpan duit kat dia pun, memang dia simpan, nanti duit kita dia buat apa? Dia bela babi, besok kena babi, tahi babi, anak babi, bapak babi, maka babi. Lepas tu yang nanti dia bagi balik kat kita tu, semua daripada babi yang dia proses. Jadi duit kita adalah hasil daripada babi. Walaupun hasil duit kita, tapi kita seolah-olah support dia, support babi dia. Pasal dia tak ada benda lain melainkan babi. Bahasa mudah itu senang. Orang ni haram kita muamalah. Haram. Jadi bank yang memang tak ada unsur haram, tak ada unsur halal, tak ada sawit, tak ada getah, tak ada apa langsung. Contohlah kan, tak ada langsung urusan tu, haram muamalah yang ni. Tu bank yang memang semua haram. Okey. Ni satu orang ni, dia bukan semua babi. Dia babi pun ada, sawit pun ada, getah pun ada, durian pun ada, ikan pun ada. Jadi ada yang halal, ada yang haram. Kalau ada halal, ada haram, apa hukum mereka? Harus muamalah. Pasal apa? Kita bagi duit kat dia, boleh jadi diguna untuk babi. Boleh jadi diguna untuk sawit, untuk getah. Kalau ada halal haram, harus muamalah. Tapi kalau halal haram pun ada, tapi yang haram tu besar. Yang memang haram mutlak, kalau babi saja, tu haram muamalahnya. Kalau babi ni besar lagi daripada sawit. Sawit adalah 1 ekar. 1 ekar. Babi 100 ekar. Yang haram tu banyak daripada yang halal. Makruh muamalah. Makruh tu pasal apa? Pasal terjebak pada duit kita. Kalau kita simpan kat dia sekalipun, kebarangkalian dia akan guna duit kita tu adalah banyak pada babi dia nanti, bukan pada getah dan sawit dia. Okey. Jadi kalau istilahnya ada halal haram, harus muamalah. Harus muamalah. Jadi keliling kita ni, bank-bengong yang ada ni, memang haram semua ke muamalah dia? Ke ada yang halal, ada yang haram? Ya. Ada halal haram. Jadi apa hukum? Harus muamalah. Harus muamalah. Jadi haruslah simpan duit kat bank. Simpan tu harus, bukan hutang tu. Kalau hutang apa? Hutang riba. Pasal apa riba? Pasal dia bagi, kita kena bayar bunga tu. Kalau macam ni kita bukan hutang, kita simpan. Kita simpan, lepas tu dia bagi duit. Soal, kita simpan, dia bagi faedah. Kita simpan 100,000, 1,000,000 kita simpan. Setahun dapat 50,000, katalah itu. Soal riba lah tu. Boleh ambil tak dia bagi tu? Boleh ambil tak? Boleh. Kita bagi hutang ke yang kita simpan 1,000,000 tu? Bukan. Kita simpan, memang dia guna berniaga. Kita pun tak minta apa-apa kat dia. Lepas tu dia nak bagi, boleh ambil tak? Boleh. Boleh, harus. Yang tu tak apa. Tak nak bagi saya. Kami nak buat pondok ni. Contoh kan. Contoh. Boleh ambil? Boleh. Pasal kita bukan minta. Tu kalau nak tengok mudarabah ke apa, ngajilah fiqah. Panjang lah sebut tu. Tapi nak sebut kaedah asas kan. Kita simpan. Macam saya sebut, saya ngaji untuk buat misalnya ni. Bagi kat dia 10,000,
Saya suruh ni simpan ambil duit RM10,000 ni. Tahun depan saya ambil. Tahun depan. Memang kita beli tak usia dah duit ni kan. RM10,000 kot sikit sangat. Ni RM100,000. Nah, pegang. Amanah tau. RM100,000 dia pun duduk mana-mana. RM100,000 ni kalau aku rolling ni. Hai. Dia tak minta pun kat saya. Tapi saya kata tahun depan orang saya nak ambil. Dia menjaga dia. Rawit, aiskrim, buat cheese court, apa semua dia buat. Air soya, tak air soya. Semua dia menjaga. Contoh lah kan. Habis semua dia menjaga. SIM card apa semua dia jual kan. Macam-macam lah dia untung tu kan. Asalnya saya bagi dia RM100,000. Sekarang aset dia dah ada daripada asal RM100,000 tu jadi RM180,000. Cukup setahun saya minta, mana duit RM100,000 tu? Dia bagi saya ambil kan. Itu dia bagi saya RM5,000 tambahan. Dia apa ni? Nak kabur kata. Saya buat berniaga ni ada untung-untung lah. Adalah sikit padahal RM40,000. Adalah sikit. Ni yang ustaz. Boleh tak saya ambil? Boleh ambil? Boleh ambil tak? Ada janji apa-apa ke? Tak ada. Saya bagi tu, saya bagi hutang kat dia ke? Bukan. Kalau saya kata ni RM100,000 aku hutang dengan kau, nanti bayar kat saya RM105,000. Boleh? Tak boleh. Tu riba. Ni tak, saya simpan je. Pula tu dia pakai. Betul dia bagi kita. Redha tak dia pakai? Redha tak dia pakai? Betul ke? Janji yang kita minta setahun lepas tu, kita minta bayar, dia bayar tak? Bayar, tak ada masalah. Yang ni kau pulang dengan duit aku. Memang kita muamalah kat bank itu lah kan. Dia bukan bagi duit kita tu yang kita bagi tu, masuk bank tu. Dia bagi balik duit tu. Duit kita entah pergi mana lah. Duduk kat sini, keluar duit lain, orang lain. Duit orang lain ni dia pusing tu. Nak sebut tentu apa hukum muamalah nak sebut tu. Itu yang harus. Yang tu tak nama riba. Maksudnya kita simpan dia nak bagi, ambil lah. Tapi kita hutang tu tak boleh. Jadi nak keluar pada riba tu tak ada. Riba tu taklah dipaham. Bukan riba ni aci dengan bank je riba, aci dengan bank je riba. Kosnya simpan tu kan. Simpan bukan riba. Yang memang riba loan. Hutang riba. Hutang riba. Hutang dia tak sebut hutang. Dia sebut apa? Pinjaman. Dia tak sebut hutang. Dia sebut lending kan. Land, loan. Apa saya sebut? Yang tu jadi riba, yang tu haram. Yang tu haram. Jadi asal nak sebut simpan duit di bank tak ada masalah. Buat kad bank untuk anti mudah senang. Jolok-jolok je tak payah bawa duit boleh. Boleh, harus. Pasal ada orang kadang kata, bank-bank ni tak mau simpan bawah bantai je. Kau nak simpan bawah bantai. Dia kata yang ni terlibat dengan bank. Terlibat dengan bank, duit pun duit daripada bank ya. Untuk orang tak boleh pakai lah duit tu, buang langsung duit tu. Untuk nak pergi haji naik berterbang takkan nak bagi kulit kerang. Sikit lah masa gitu. Yang tu nak faham. Okey lalu kita jawab tu. Betul. Jadi yang haram tu melibatkan riba tu. Pula tu kalau dia memang tak ada berniaga lain, bank tu riba aje. Bank nama dia bank hutang misalnya. Nama dia bank hutang aje. Haram muamalah dia. Sebab apa? Memang duit kita kalau simpan nanti dia kan bagi orang hutang je. Memang bank riba nama dia tu. Gila babi punya riba. Tapi kalau bank ni ada sawit, ada ni, ada ni macam mana? Harus muamalah. Maksudnya harus simpan. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Boleh juga soalan. Jadi tak adalah nak faham kata simpan bank je haram, simpan bank je haram. Tak. Tapi hutang dengan bank haram. Yang tu betul. Besar tu hutang. Sekalipun dia kata Islamic kau tengok dia is only a gimmick. Saya selalu sebut dengan bahasa tu. Islamic tu is only a gimmick. Tempek tipu je. Soalan, bagaimana dilihat bab Gaza urus jenazah yang mati dalam runtuhan tanpa mandi dan ditanam dengan
dengan baju. Ini yang kita tak tahu nak sebut lah dia orang. Jadi yang nak sebut jada. Antara kepala kat kita orang Islam macam ni lah. Jadi jahil bodoh sini. Syahid kalau dalam perang betul kan? Mati syahid. Siapa yang pergi perang? Kalau mati runtuhan, mati apa, jadi tak mati syahid. Mati kena bom apa tak mati syahid, mati kena bunuh tak syahid. Kalau ikut asal, kena mandi jenazah biasa lah. Mandi, kapan, sembahyang mayat. Kalau ikut hukum macam tu. Saya tak tahu macam mana pegangan dia orang, pandangan dia orang, pahaman dia orang, saya tak tahu. Tapi kalau ikut dari segi kaedah, saya pun tak tahu, tak dapat maklumat mana betul-betul dia orang macam mana. Kalau takat main tanam gitu aja, macam kau kampung ayam mati je. Weh, mana boleh? Tak tahu. Tapi saya ingat saya dalam mazhab lain pun kalau ikut, untuk nama mati syahid, mesti mati perang dengan lawan orang kafir. Kalau mati perang dengan orang Islam sekalipun, contoh kita Islam ni, kita nak Islam, yang sana Islam, tapi Islam yang dipergunakan oleh orang kafir untuk lawan kita orang Islam. Kita lawan Islam sama Islam, mati, memang nak tegakkan Islam, dia nak butuhkan Islam, tapi dia masih Islam. Yang tu pun mati kena sembahyang, kena mandi, kena sembahyang, kena kapan, kena sembahyang, tanam keluar Islam. Apatah lagi nak sebut ada yang tu kena macam tu kan, apa saya nak sebut mati lawan orang Islam macam tu. Jadi yang tu pun tak mati syahid tu, tak mati syahid walaupun mati nak tegakkan Islam. Kalau yang ni bukan mati perang pun, mati kena bom. Mati kena bom bukan perang. Kalau memang duduk dalam suasana perang, memang duduk perang, ya, betul. Betul. Itu kayak lalu. Kalau tadi masalah tu, dalam dunia ni kita pernah bermaksiat. Adakah nanti Allah timbang amalan kita akan dizahirkan juga walaupun kita dah taubat? Tian, syarat untuk tak zahir, taubatlah. Taubat tu istilahnya dihapus, padam. Saya ngaji tu pun sebut, kalau di sebuah buku catatan, asalnya tulis, taubat apa? Padam. Tak padam pun potong. Dulu judi, arak, tak semayang, tak puasa, ngorat, awet, chatting, dating, pegang tangan, tak pakai tudung, tak semayang, ngorat, dua orang lampu, main gitar. Astagfirullah, taubat habis semua, potong, buk, diampun. Itu saya lah cerita itu kan, tu diampun. Dalam buku tu tulis kan. Jadi akhirat esok tak zahir. Itu syarat dia taubat. At-taibu, Rasulullah sebut, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa macam orang tak berdosa. Hatta orang kafir sekalipun sembah berhala, in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Orang kafir dulu sembah berhala, apa tu? Beriman. Kalau kau beriman, berhenti daripada kafir kau tu, yughfar lahum ma qad salaf, diampun yang telah lalu, maksudnya bersih. Hari ini kau masuk Islam seolah-olah kayaumin waladat ummuh, dia macam mana bayi yang lahir, dia lahir oleh ibu dia, bersih. Itu yang lalu lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma birahmatika ya arhamar rahimin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ala jami'il anbiya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ada ma'lumatika wa ya terkadang as'alu wa fi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ada ma'lumatika alihi wa sahbihi wasallam adada ma'lumatika wa midada kalimatika